Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, baik, terima kasih. Malam ni ada satu topik yang penting kita bagi tahu, sebab saya pun baru tahu. Yang saya ingatkan bawang putih ni semuanya best belaka. Memang ada best. Saya nak tunjuk macam mana air bawang putih yang dimasukkan tu. Nanti tadi saya tengok ada orang tak faham macam mana. Saya tunjuk lagi sekali, sekejap lagi bagi yang lambat masuk. Ini contoh bila dimasukkan bawang putih 2-3 ulas ataupun dia punya isi tu, kalau boleh anda penyekkan dia dah sikit ataupun potong-potongkan dia sikit. Ataupun tadi saya bagi tahu ke pembantu rumah, dia tak faham apa penyek-penyek semua tu, dia faham kepret. Dia kata kepret, so kita maksudnya pecah-pecahkan dia dahulu. Malam saja, sebelum saya lupa cerita sampai 10-15 minit lagi ni, jangan sekali-kali siapa pun lupa bahawasanya bawang putih ni jangan ditelan terus. Ada ketidakbaikannya kalau you telan the whole thing. You kena bagi dia pecah dulu, you kena bagi dia keluar dia punya alisin tu kan. Sebab dia ada dua bahan senyawa dia. Bila dipecahkan, macam dia boleh bertembung. Chemistry dia tu, okey, sifat dia ialah bila dipecahkan biar 10 minit atau 15 minit baru dia keluar apa bahan yang sebenarnya kita nak untuk kebaikan kesihatan badan kita. Boleh? Baik. Assalamualaikum orang yang baru masuk, apa khabar semua? Saya minta kita sama-sama doakan bagi mereka yang di luar sana yang masih lagi tengah merana, sakit dan sebagainya. Kita minta semoga mereka sabar dan semoga perjalanan untuk sembuh dengan lebih cepat, insyaAllah. Baik, kita bagi 10 yang kebaikan dahulu, lepas tu 10 yang bahaya. Cuma you kena tahu, bila saya kata bahaya, dia punya imbangannya atau timbangan tidak sama dengan dia punya kebaikan. Maksudnya satu kebaikan tak dipotong dengan satu keburukan atau bahaya dia. Faham? Contoh macam ni, kalau saya kata bawang putih ni bagus untuk katakan blood pressure, okey, tapi tak semestinya. Yang buruknya dia boleh menurunkan blood pressure pula sampai ke bawah ataupun sampai jadi bermasalah kalau kita salah makan bawang putih ni. Tak, dia mungkin cuma contoh. Yang ni blood pressure bagus, yang ni cuma bau dia. Bau dia ni pun teruk juga, tetapi teruknya bau tak membawa maut. Okey, baiknya kalau kita boleh kontrol blood pressure, kita boleh hilang masalah stroke, masalah heart attack. Berarti timbangan itulah yang saya masukkan. Walaupun saya kata 10 manfaat lawan 10 bahaya, tidak semesti dia zerokan, dia kosongkan. Alright, kalau you faham macam tu senang. Nombor 1, ramai orang tak tahu bawang putih ni adalah bagus kalau you ambil air dia. Ni malam ni kita fokus kepada air dia, dan of course you boleh makan dengan isi-isinya sekali lah, tak ada masalah. Okay, cuma air ni kalau you letak lebih pada 3 jam, dia dah naik bau dia. Kalau tak biasa, kadang-kadang orang tak berapa suka air ni sebab dia pergi minum dengan hidu sekali, yang tu dia tak tahan. Tapi kalau takat dia makan terus atau minum terus, tak apa. So nombor 1, ramai orang tak tahu yang dia bagus untuk eyesight, untuk mata. Okey, dia bukan dari sudut vitamin A, tapi dia dari sudut mengimbangkan pressure dalam mata. Mata ni kalau pressure kita tak betul, pernah dengar tak glaukoma dan sebagainya, sebabkan pressure tu kadang-kadang tinggi sangat, boleh membawa buta mata tau. Okey, so jadi kita rasa anda dapat satu manfaat baru, iaitu untuk mata. Kita dah tahu, ramai pun dah tahu yang bawang putih terkenal. Cuma you minum air macam ni saja, kalau terlalu banyak sangat dan you pula ambil orang panggil blood thinner, pencair darah, itu bahayanya. Sekejap lagi saya akan cerita lagi sekali. Tapi sekarang untuk kebaikan dahulu. Kalau mereka yang sukar memberi pelancaran darah, maksudnya kalau doktor kata selalunya darah anda ni pekat lah kunun, kan ada kadang-kadang orang punya perdarahan tu nampak macam susah sangat nak berjalan darahnya. Orang-orang kampung kata darah kau ni pekat sangat lah. Okey, bawang putih menjadikan darah kita lancar, peredarannya cukup cantik. Sebab apa? Dia mencairkan darah. Okey,
Cuma saya kata berhati-hati kan, pencairan darah ni jangan terlalu lebih. Sebab bila dia mencairkan darah, yang bagusnya ialah dia mengurangkan juga masalah lipid, masalah lemak dalam badan kita. Bagus kan? Dan dia dari sudut itu, sambilan tu dia menstabilkan blood pressure pun. Bila perjalanan darah tu cun lah kan. Nombor 3 ialah dia menyebabkan bawang putih ni boleh menyebabkan kita punya tulang lebih kuat daripada biasa. Dia membantu menguatkan tulang dan masalah osteoarthritis terutama sekali, ya, sendi-sendi tulang atau sakit-sakit tulang. Siapa saja yang makan bawang putih ni terutama sekali, ataupun bawang-bawang lain, jenis-jenis bawang ni dipanggil allium food, makanan yang berbentuk bawang. Okey, terutama sekali bawang putih. Lagi melawan proses penuaan. Awet muda juga. Berbalik kepada dia menurunkan blood pressure dan menurunkan kolesterol tadi. Dari sudut melawan proses penuaan, lebih kita nak fokuskan bawang putih ni boleh menghindari daripada masalah demensia. Masalah apa? Alzheimer, lupa-lupa tu kan biasalah bila berumur kan. Tapi satu yang orang tak tahu, masalah depression, masalah kemurungan, dia boleh bantu. Dia antidepressant, terkenal untuk mengawal stres pun. Seterusnya, bagi mereka yang nak berdiet ataupun nak menguruskan badan, nak mengurangkan berat badan, dia bagus. Sebab bila kita ambil bawang putih ni, dia menjaga pencernaan, digestion of the food. Metabolisme kita meningkat, maka senang kita kuruskan badan. Satu lagi sifat dia ialah disebabkan, yang you tahu tak, bau-bau semua tu datang daripada bahan namanya sulfur. Itu yang bau sulfur tu kadang-kadang teruk kalau you pergi tempat-tempat. Pernah tengok tak di swam-swam tu, di tepi-tepi laut tu kadang-kadang bau semua tu. Tempat-tempat yang hutan-hutan bakau tu kan, dia banyak dengan sulfur juga. Ada gunung-gunung kat Bandung terutama sekali, siapa pernah pergi Tangkupan Perahu tu, dia naik asap tu, asap daripada sulfur. Okey, of course kalau dah jadi hydrogen sulfide, bau tu yang orang lari tu kan. Tapi dia mengurangkan, saya kata lagi sekali, lemak dalam badan kita. Dan dia juga merupakan prebiotik kepada bakteria-bakteria kita yang sedang menunggu dalam perut ataupun usus kita. Sambung. Kulit akan lebih clear, masalah jerawat, jeragat, sebab dia terkenal dengan 3 anti. Satu, antioksidan yang jaga karat-karat tu. Nombor 2, anti-inflamasi yang jaga semua radangan. Nombor 3, dia antibiotik. Antibiotik dia tahu kan, untuk tujuannya lawan apa? Selalunya lawan bakteria. Orang tahu dengan virus. Tetapi kenapa bawang putih ni terkenal sangat, garlic ni, ialah sebab dia bukan takat bakteria dengan virus, dia fungus pun jaga, parasit pun jaga, bahkan apa ada saja dengan cacing-cacing ke apa-apa. Sebab tu atuk kita dulu, ingat tak masa kita kecil-kecil, kalau gatal je dubur kita tu, kalau orang kata apa, hang ni banyak cacing kan, dia jolok biji bawang putih yang boleh masuk kat dubur kita tu, kau tahanlah sekejap. Tapi atuk kita pun dulu dia dah pandai, dia dah picit sikit dah bawang tu. Baik. Kidney untuk menjaga kesihatan buah pinggang. Terkenal juga, terutama sekali dia lebih kepada infection, urinary tract infection, yang boleh merebak sampai ke buah pinggang ataupun ke pundi kencing tu. Okey, selalunya dia lebih kepada antibiotik punya konsep. Berarti kalau ada stage 4, stage 5, jangan nak mengharapkan bawang putih ni saja nak improvekan benda tu. Okey, you kena ikut balik lecture saya tentang kegagalan ginjal. Habis. Ada 2-3 lagi manfaat yang besar-besar. Satu ialah untuk diabetes. Bayangkan, diabetes, gula dia boleh bantu, terutama sekali garlic yang raw, garlic yang mentah. Untuk mereka yang nak detox,
pun boleh pakai bawang putih. Untuk mereka yang nak lawan kanser, inilah dia antara bahan-bahan dan makanan-makanan yang kalau you tengok daripada sayur-sayuran yang menghijau dan rangup, itu satu. Nombor dua, bawang-bawang dan campur dengan hari ni bawang putih. So dia terkenal dengan beberapa jenis kanser, terutama sekali breast cancer, oral cancer, colorectal cancer. Semua yang kat usus ni dia pandai jaga. Okey. Dan disebabkan dia akan bertebaran ke seluruh badan kita, alhamdulillah. Cuma yang tak tahan, sekejap lagi saya akan bagi 10 lagi sekarang cerita yang tak berapa seronok dengar kalau you salah-salah makan bawang putih banyak sangat. Nombor satu, liver akan jadi toksik. Dia mendetoks bawang putih ni, tetapi kalau tersalah makan atau terlebih makan, lebih ni berapa banyak lebihnya satu hari, siapa tahu? Cuma 2 hingga 3 ulas sahaja. Kalau ulas kecil tu 2 cukup, yang besar-besar punya tu 2 cukup, 2 ulas sehari. Berarti kalau you dah gigit sampai sebiji atau satu ni lah, satu rumpun dia tu kan, lebih daripada cukup dah. Faham? Setengah orang tanya saya, nak makan banyak mana? Tiap-tiap hari ambil 2-3 ulas satu hari dah cukup. Okay? Nombor satu, masalah liver akan rosak kalau you tak jaga betul, terlalu banyak sangat. Nombor dua, bahayanya kepada pregnant lady. Tak bagus you ambil bawang putih banyak. Lebih banyak tu saya kata apa, lebih daripada 3 ulas sehari. Boleh tak boleh orang pregnant makan? Boleh, tetapi jangan lebih daripada, kalau pregnant tu 1-2 cukup. Especially kalau lepas you bersalin, you nak menyusu baby pula, jangan ambil langsung lah masa nak menyusu tu. Biar dulu 6 jam kemudian ke, kalau nak makan ke apa, sebab apa, boleh sampai ke susu untuk baby tu, nanti baby tu pun ambil bawang putih juga nanti. Okay. So nombor 2. Nombor 3 ialah orang yang ambil bawang putih yang raw ni, terutama sekali, ataupun air dia ni macam ni, you akan dapat diarrhea. Kalau orang yang tak tahan, dia boleh dapat nausea, loya dan rasa macam nak muntah-muntah pun. Jangan main, very strong ni orang yang tak biasa dengan bawang putih. Okey, ada setengah orang tu sampai dapat sakit kat ulu hati, macam gastrik pula. Okey, kalau you ada macam tu, you kena kurangkan ataupun cuma acah-acah aje. Okey, sebab ni nampak aje air macam kosong macam ni, tapi kalau you dah rendam lebih pada 2 jam, 3 jam tu dia dah naik, masuk, infuse ke dalam air tu. Okey, baik. Lepas tu yang seterusnya ialah yang saya kata tadi, mencairkan darah. Dia kuat. Jadi siapa yang dah ambil warfarin atau ambil aspirin, dah doktor bagi untuk mencairkan darah, kalau you nak ambil minuman ataupun nak gigit lah, nak telan ke bawang putih ni, tolong hati-hati dan discuss dengan doktor dulu. Kalau dia kata you punya blood thinning tu dah cukup, tak payah tambah lagi dengan ni. Sebab apa? Dia boleh mencairkan darah, dan kalau terlalu cair darah kita memang tak elok ataupun membahayakan. You pernah dengar tak, selalu orang jatuh kat toilet, atuk saya meninggal sebab dia jatuh kat toilet. Bukan sebab dia jatuh kat toilet tu, kadang-kadang disebabkan blood tu dah mula, orang panggil, terlalu cair. Kadang-kadang dia ada masalah lain pula. Okey, dan kalau jatuh pula, senang pula berdarah, tak mau berhenti-henti pula. Tu yang dapat masalah stroke, masalah heart attack. Okey, baik. Satu lagi ialah nombor 5 ialah dia bau teruk. Ni itu yang saya kata tadi, bukanlah membawa maut kan. Jadi kesan kebaikan lebih baik, lebih besar timbangannya, okey, daripada disebabkan you kata bau teruk. So nak buat macam mana? Itu salah satu bahaya setengah orang yang bila dah makan banyak sangat bawang putih. Kalau you pergi negara-negara yang popular seperti Korea lah terutama sekali, Japan, Thailand pun dah mula pandai dah ambil semua ni. So kalau you tengok ataupun you bukan tengok, you naik LRT dia, dah boleh bau dah. Jadi orang yang rajin makan bawang putih ni, kadang-kadang yang bahayanya ialah bahaya bila dia bercakap. Dia bila keluar je daripada mulut dia, wangi sangat. Maksudnya you tak tahan.
Bawang yang fresh pun you tak tahan, bahkan kalau dia campur dengan bakteria semua, lepas tu keluar pula daripada mulut kawan you kat depan tu, siap kau. So bad breath, pernafasan yang teruk ni, adalah cara-cara untuk kita menyelesaikan, seperti ambil daun mint, seperti ambil mouthwash, yang gagal tu, ataupun gosok gigi dengan floss ke apa boleh. Setengah orang ada satu nama ambil chlorine dioxide punya mouthwash, yang ni antara yang terbaik. Ataupun minum green tea saja pun ada bantuan mengurangkan masalah bau badan tu ataupun bau nafas kita. Okey, baik. Seterusnya saya kata tadi, kalau you berpeluh pula, ni bahaya yang terusnya. Kalau you dekat dengan orang yang berpeluh dan dia kaki ambil bawang putih ni, you bagi tahu kat saya macam mana perasaan you. Okey. Dan seterusnya, anda boleh sampai dizzy, boleh jadi pening kepala. Nombor seterusnya, bahaya yang selalu orang terlupa nak tengok ialah kalau dia terhoyong hayang, dia rasa ringan kepala, bukan masalah apa. Masalah bila dia makan bawang putih banyak sangat, blood pressure dia boleh turun. Blood pressure turun bagus untuk orang yang darah tinggi, tetapi kalau dah turun, lebih pada turun, boleh membawa bahaya. Last sekali ialah masalah kembung, masalah saya kata digestion pun. Tadi dia kata, ataupun saya cerita yang dia bagus untuk digestion, tapi kalau terlalu banyak, dia mengganggu pula digestion. Jadi bawang putih ni, walaupun dia terkenal dengan manfaat yang bagus-bagus, besar-besar kan, tadi saya kata daripada mata sampaikan bawah pinggang, sampaikan liver nak detox pun bagus, tetapi kalau you salah ambil, terlalu banyak dan terlalu lama you makan, itu yang saya cerita tadi. Okey, cuma alhamdulillah tak ada satu pun bahaya tadi, sehinggakan dia begitu teruk sangatlah. Sebab yang paling-paling yang kita nak jaga cuma blood pressure tadilah, dengan pencairan darah. Kalau takat bau semua, saya kira betul, kita tak boleh rapat dengan orang ni, tetapi saya kata dia tidak membawa maut. So 10 yang saya list down tadi, dia berkisar kepada bau, rasa tak sedap. Yang lain tu tak serius sangat. Tak pening-pening kepala, diarrhea sehari dua tu you boleh tinggalkan, tak payah makan. Tapi jangan lupa kepada manfaat dia, sebab manfaatnya terlalu banyak tadi saya bagi, dan semuanya best belaka. Sehingga kan boleh handle depression pun, dahsyat tak? Menurunkan kolesterol, saya dengar tadi blood pressure, diabetes, masalah jantung, masalah kanser pun, Masya Allah. Jadi saya galakkan kita, kalau satu lagi minuman kebaikan untuk macam saya yang ada buah pinggang punya isu ke, kalau dah tak berapa improve, lambat sangat, kan kita ambil celery, kita ambil air bali, baru ni saya suruh ambil air beras, kan, ingat. Malam ni kita cerita ambil 2 atau 3 ulas bawang putih, you masukkan air biasa cukup, biar macam tu, tak sampai 3 jam, cuba minum tengok. Saya duk cuba minum, nak kena biasakan. Dah biasalah dulu saya buat sekali yang semalaman punya, tak tahan. Kalau semalamannya dia punya dengung tu, dia punya desing dia tu, dahsyat. So apa you kena buat kalau you nak juga makan ataupun minum bawang putih ni, sebab khasiat yang baik cukup dahsyat. Walaupun hampir sama dengan bahayanya, saya kata dia terbaik. Cuma kalau you tak tahan, you ambil black garlic. Tahu black garlic tak? Ni bawang putih dah jadi bawang hitam sekarang. Maksudnya bawang tu dah dipanaskan dalam 70 degree centigrade dalam beberapa bulan atau beberapa hari, selalunya antara sebulan hingga 3 bulan lah, mengikut you nak jadi gelapkan dia macam mana semua. Sebab nombor satu, rasa dia lebih sedap, hilang langsung rasa dia punya pedas-pedas dia ataupun dia punya zeng dia tu kan. Buah ni kan kalau salah-salah dia naik ke hidung, nak berair mata tau kalau you gigit ni, dia pedas gila. Bila dia jadi black garlic, dia jadi sedap. Okey, you boleh makan macam dia punya tekstur macam dodol kan, tapi rasa dia tu best.
Dia manis, campur masam, campur apa lagi, macam kenyal lah makan tu kan. Saya suka sangat lah kalau takat 2-3 rumpun boleh habis. Ada jual kan kat market-market tu. You nak buat sendiri pun boleh, tak susah. You tengok je kat Google ataupun kat YouTube ada orang tunjuk. Yang penting ialah kalau you dapat black garlic, you kena tahu black garlic ada 2 kali ganda lebih kuatnya power dalam setengah bermanfaat. Contohnya antioksidan dia 2 kali ganda daripada raw, daripada yang mentah. Berarti ada kekuatan masing-masing lah. Yang raw, yang mentah ada kekuatan dia untuk sinarai saya bagi malam ni. Yang black garlic sama hampir, tetapi ada 1-2 dia double dia punya power. Macam saya kata apa tadi, untuk menghilangkan karat-karat, ya, untuk menjaga apa orang panggil bakteria, virus kan, antibakteria, antivirus tu dia pun lebih kuat daripada yang kebiasaan raw garlic tadi. Tapi overall is okay. Kalau you tak dapat yang black, you cari yang putih. Tak dapat yang putih, you buat 2. Satu untuk masakan, nombor 2 untuk you buat fermentasi you dengan apa, berbentuk dengan honey, ingat tak? Okey, you potong halus-halus, you masuk ke dalam honey, esok pagi you makan. Itu tak cukup pula, punya sedap. Garlic campur dengan honey yang pure, very sedap. Sedap sangat. Tapi penutup adalah sebagai peringatan, jangan minum ataupun makan bawang putih ni tanpa you pecahkan dia atau you lenyekkan dia, tekan sikit, boleh keluar bau dia. Antara 10-15 minit selamat. Kalau tidak, you rugi besar. Makan bawang putih kosong aja. Okey, kita habiskan dengan, of course, my favorite is called apa ni? Siapa tahu? Cepat. Royal Coffee. Alhamdulillah, ramai orang dah cuba dan mereka pun saya syukur sangat. Risau juga, takut orang rasa tak sedap ke apa. Memang sedap betul. Dia sedapnya bukan sedap dari segi kemanisan dan sebagainya. Dia sedap dari segi lemak dia dan dari segi formula tu, untuk mententeramkan keadaan kita. Sebab dalamnya ada yang naikkan energi, ada yang tenteramkan kita punya stress level dan sebagainya. Cun. Okay, it's very nice. Okay, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Kita jaga diri sendiri, sebab zaman sekarang jangan sampai you terlibat dengan cita-cita yang tak membawa apa manfaat pun. Boleh? So tolong share boleh sekarang dengan kawan you. Boleh kita pass the message, love them and make sure kita punya dunia bahagia, akhirat syurga. Sebab itulah selalu kita kena let go and feel good all the time. Terima kasih dan belajar jangan lupa. So nyum sok mo. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you. Dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?